Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah. Sambungan kita muka ayat 25. Ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب Sadaqallahu al-azim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah mereka ikrarkannya. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Dan mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan agar ianya disambung. Wa yufsiduna fil ardh. Dan mereka berbuat kerosakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka itulah yang akan memperolehi laknat, yakni kutukan daripada Allah, dijauhkan daripada rahmat. Dan bagi mereka adalah tempat kediaman yang yang buruk, iaitu neraka Jahannam. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Allah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang membataskan, yakni menghadkan rezeki. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', padahal tiadalah kehidupan dunia kecuali sekadar kesenangan jika dibandingkan dengan akhirat. Tiadalah kehidupan dunia berbanding dengan akhirat melainkan kesenangan yang sedikit. Mata' bermakna mata'un qalil. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih, dan berkatalah orang-orang kafir, mengapakah tidak diturunkan kepadanya, yakni kepada Muhammad itu, suatu ayat, suatu tanda mukjizat daripada Tuhannya. Qul, katakanlah, yakni kepada mereka, innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab, sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki, yakni Allah Ta'ala menyesatkan orang yang sudah diketahui bahawa dia bersikap engkar dan tidak mahu memahami petunjuk-petunjuk Allah, dan dia memberi hidayah, yakni petunjuk kepada sesiapa yang kembali, yakni bertaubat kepadanya. Ayat 25 hingga ayat 27. Dalam ayat sebelumnya, daripada ayat 19 sampai ayat 24, telah kita baca beberapa sifat ulul albab yang kontra ataupun sangat berlawanan, sangat bercanggah dengan sifat yang selepasnya dalam ayat 25, iaitu golongan asqiya, golongan yang celaka, golongan yang melanggar beberapa perintah Allah Ta'ala. Yang pertama, yang quduna ahdallah, mereka melanggar janji dengan Allah Ta'ala. Naqdul ahdi, iaitu sebarang janji yang perlu bagi setiap hamba itu mengikat diri dengannya. Sama ada janji itu ma yata'allaqu bihi subhanahu minal iman biwahdaniyatihi wa qudratihi wa iradatihi. Sama ada janji itu dalam bentuk yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, perintah supaya beriman kepada keesaannya, kekuasaannya, kehendaknya. Itu yang pertama. Maksud janji yang kedua ialah yang berkenaan dengan ma yata'allaqu bihuquqin nas, yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Baik, kita lihat yang pertama, melanggar janji dalam bentuk yang pertama dengan maksud seseorang yang telah Islam, telah mengucap dua kalimah syahadah, kemudian dia murtad. Na'udzubillah. Orang yang murtad, yang keluar daripada agama dan dia tidak bertaubat, maka dia akan berdepan dengan sesuatu yang sangat besar azabnya di akhirat. Wa man yartadid minkum an dinihi, dalam ayat surah Baqarah Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang murtad daripada kamu, daripada kalangan kamu, yakni murtad keluar daripada agamanya, tiba-tiba fayamut, dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itulah orang-orang yang dihapuskan segala amalan baik mereka dunia dan akhirat. Tidak dikira semua kebaikan mereka, bahkan dihapuskan pahalanya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya. Itu balasan bagi orang yang melanggar perjanjian dengan Allah dalam bentuk dah masuk Islam kemudian dia murtad. Itu satu. Yang kedua, janji dengan Allah dalam bentuk janji yang khusus. Ada janji yang khusus. Contohnya, janji yang khusus seperti para sahabat pernah berjanji dengan Rasulullah semasa berlaku peristiwa Hudaybiyah yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan dibuat suatu bai'ah di bawah sebuah pokok, kalau tak silap dinamakan tempat tu dengan As-Samurah. Dalam hadis riwayat, satu riwayat lain adalah kisah peperangan Hunain, apabila Nabi bersama dengan, hadis riwayat Al-Abbas bin Abu Talib, Nabi bersama dengan pak saudara dia Al-Abbas, sepupu dia yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, dalam peperangan Hunain.
Dan didapati sebahagian sahabat cuba mengelak meraikan diri. Lalu Rasulullah menyuruh Al-Abbas memanggil mereka dengan panggilan ya ashabas samurah, wahai orang-orang yang pernah bersama berbai'ah dengan Nabi semasa bai'atul ridwan. Jadi ada kata as-samurah ni nama tempat, ada kata nama pokok tu. Baik sahabat ni pernah berbai'ah atas sebab mendengar khabar berita bahawa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh ketika dihantar ke Mekah sebagai utusan untuk berbincang adakah rombongan umat Islam ni boleh masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Becak punya becak, tak ada apa-apa, dengar khabar berita bahawa Uthman bin Affan dibunuh. Sebenarnya tidak dibunuh. Maka Nabi membuat suatu bai'ah, dan bai'ah tu boleh dibaca dalam surah Al-Fathu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Bahawa sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah dengan kamu, mereka sebenarnya berbai'ah dengan Allah. Mereka membuat janji setia dengan Allah. Allah Ta'ala bersama dengan mereka sebagaimana mereka bersama dengan Nabi SAW. Oleh kerana bai'ah itu dalam bentuk letak tangan, bertindak-tindak, maka Allah Ta'ala menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat ni bukan so kita fikir macam mana tangan Allah, tak. Ayat ni adalah untuk menyatakan Allah Ta'ala bersama dengan para sahabat ketika mereka berbai'ah dengan Rasulullah. Apabila mereka berbai'ah dengan Rasulullah, kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, bermakna mereka telah berjanji dengan Allah. Maka ayat selepasnya menyebut faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih, maka sesiapa yang melanggar janjinya. Nakatha sama dengan naqadha. Dalam ayat ni walladzina yanquduna dalam bentuk fi'il mudhari' untuk jamak muzakkar salim. Kalau kita belajar nahwu bahasa Arab, fi'il mudhari' merujuk kepada perbuatan yang sedang berlaku untuk ramai lelaki. Yang kuduna, perkataan asal kalau dalam bentuk fi'il madhi untuk seorangnya naqadha. Naqadha seerti dengan nakatha, rungkai, cabuk, rombok, leraikan. Dalam ayat surah Al-Fathu, kalimah nakatha dipakai dengan maksud yang sama, naqadha juga. Itu perjanjian khusus antara sahabat dengan Nabi, antara sahabat dengan Allah Ta'ala. Faman nakatha, maka Allah Ta'ala memberi ancaman, sesiapa yang melanggar janji itu fa innama yankuthu ala nafsih, maka sesungguhnya dia telah melanggar suatu janji yang akan bala tu ataupun risikonya, bencana akan menimpa atas mereka sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Dan sesiapa yang menepati akan janji yang ia berjanji dengan Allah, maka dia akan diberi pahala yang besar. Di sini kita melihat dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, para sahabat telah membuat suatu ahdun. Sebab dalam ayat itu mari wa man awfa bima ahada alaihi Allah, sesiapa yang menunaikan janji yang ia berjanji. Tetapi sebelum Allah Ta'ala menyatakan mereka menunaikan janji, diberi ancaman lebih awal, sesiapa yang melanggar janji. Faman nakatha, bermakna faman naqadal ahda. Itu yang kedua. Contoh tu tak disebut, cuma kita akan jumpa dalam beberapa ayat tertentu yang boleh kita relate, kita hubung kaitkan dengan ayat ni. Sama ada orang yang melanggar janji dengan Allah Ta'ala dalam bentuk janji pertama tadi yang murtad telah disebut, yang kedua janji yang khusus. Tapi dalam kisah tu tak ada seorang sahabat yang melanggar janji, semuanya berpegang dengan janji yang telah mereka berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, maksud melanggar janji apa-apa yang berkaitan dengan hak manusia, ma yata'allaqu bi huquqin nas. Apa sahaja yang berkaitan dengan janji manusia selagi janji itu terikat dengan hukum Allah dan tidak melanggar batas-batas halal, haram, dosa, pahala, maka ia dibenarkan untuk kita berjanji dengannya. Tapi kalau perjanjian itu dibuat dalam perkara yang salah dari sudut hukum, maka janji itu tidak perlu untuk dipenuhi. Ia dianggap sesuatu yang batil. Kadang-kadang kita buat suatu perjanjian, kita meletakkan syarat. Kalau janji itu sendiri adalah sesuatu yang dalam perkara yang benar, dalam bab contohnya janji nak beli, nak gapo, janji, kemudian diletakkan syarat, dan syarat itu pula adalah syarat yang tidak menepati hukum muamalah dalam Islam,
ataupun syarat yang asalnya tidak ada dalam Quran dan Sunnah, maka kita mengatakan syarat itu adalah tidak boleh dipakai. Kullu syartin, setiap syarat laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah, walaupun syarat itu mi'atu syartin, 100 syarat sekalipun, maka ianya batil dan tertolak, sebab dia termasuk dalam perjanjian yang tidak memenuhi kehendak agama. Apabila perjanjian itu sah mengikut kehendak agama, maka seseorang itu perlu memenuhi janji dan tidak boleh dia melanggarnya. Naqadha yang kudu merongkainya, melanggarnya. Sebab dikira bila melanggar hak manusia, dia tidak terlepas. Kalau kita kata dosa ni dengan manusia tak terlepas, tak boleh. Hatta sekalipun kalaulah perjanjian itu dengan orang kafir, selagi orang kafir itu termasuk dalam pengertian kafir yang sama ada zimmiyan, dalam bentuk kafir zimmi, muahadan, kafir yang ada perjanjian yang khusus, atau kafir yang musta'man, yang layak untuk diberi hak keamanan dalam sebuah negara Islam, maka tidak boleh kita melanggar janji dengan mereka. Itu dari segi hak kemanusiaan, walaupun dengan orang kafir. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang biasa kita dengar, ayatul munafik thalathun, tanda orang munafik ini 3, iaitu idza haddatsa kadzaba, apabila bercakap ia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mungkirinya, wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Ada riwayat lain menambah, wa idza ahada, apabila ia membuat sesuatu perjanjian, ghadara, maka dia langgar perjanjian itu. Dan ditambah sekali lagi, wa idza khasama fajara, apabila ia berbalah, ia bertengkar, ia bertelingkah, maka dia berlebih-lebihan. Itu dia antara sifat orang munafik. Salah satunya ahada. Ahada yu'ahidu mu'ahadah, buat perjanjian. Apabila kita berjanji untuk sesuatu perkara, maka kena seperti kita lah, kalau mana-mana orang yang bekerja dengan kerajaan, kaki tangan awam, apabila kita sudah menandatangani persetujuan untuk terima jawatan itu, bermakna kita telah berjanji untuk bekerja dengan baik, yang mana cukup mulai kita akan terima gaji. Ini suatu amanah. Maknanya dengan cara tulis itu kita telah berjanji. Dan beberapa tahun lepas, kalau tak silap hamba, kaki tangan awam, pihak kerajaan mengenakan suatu peraturan yang khusus, iaitu kena tanda tangan surat aku janji. Itu dari segi prosedur kerajaan. Ala kulihat dari sudut agama, janji antara kita dengan Allah, janji kita dengan sesama manusia, selagi janji itu sah dari segi hukum, maka tidak boleh dilanggar. Kalau langgar, maka kita sengaja meletakkan sebahagian sifat munafik dalam diri kita. Itu ya. Bagi orang yang takut, kalau ada pada diri dia sifat munafik, maka dia tidak akan melanggar janji. Wa naqdul ahdi, melanggar janji juga dengan maksud bi alla yanzura fil adillati dallah ala wujudillahi wa tauhidihi aslan, bahawa dia tidak melihat kepada dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan kewujudan Allah dan keesaannya. Ini disebut pada orang yang sama ada dalam kes yang pertama, orang yang murtad, ataupun orang kafir yang tidak beriman. Sebenarnya orang kafir itu dia telah berjanji. Dalam ayat surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menyatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengambil daripada Bani Adam suatu persaksian seperti suatu perjanjian, dengan bertanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia menjawab, semua ruh manusia anak Adam menjawab bala. Bahkan jawapan bala itu ada suatu janji itu, janji bahawa kami beriman kepadamu ya Allah, bahawa kami akan ikut patuh kepada ajaran agama. Maka sebahagian manusia apabila lahir ke dunia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman bermakna dia meneruskan janji yang dia telah berjanji dengan Allah semenjak zaman dia berada di alam roh. Adapun yang kafir bermakna dia telah melanggar janji. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min.
Dalam ayat kedua surah At-Taghabun, Allah Ta'ala berfirman, dialah yang telah menciptakan kamu. Ada di antara kamu yang menjadi kafir, maka dia dikira melanggar janji, dan ada yang beriman, maka dia dikira telah memenuhi janji seawal janji selepas diciptakan Nabi Adam. Min ba'di mitsaqih, selepas kukuh kuat. Mitsaq merujuk kepada suatu ikatan yang sangat kukuh, ataupun setelah dibuat ikrar, pengakuan yang sungguh-sungguh, wal iltizam, dan melazimkan diri dengannya. Kukuh, lepas tu dia rongkaikan balik, dia cabut balik. Yang kedua, habis dah selesai dah langgar janji. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dihubungkan, untuk disambung, iaitu ay qata'a kullama aujaballahu wasalahu, mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala wajibkan untuk mereka sambung. Biasanya dalam kebanyakan tafsir sebut yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita sambung ialah sambung silaturrahim, silaturrahmi. Sebab tu kena baca gitu. Kalau kita baca silaturrahim, ar-rahim alif lam ra ha mim, tidak alif lam ra ha ya mim. Ar-rahim bukan ar-rahmanir rahim. Him tu tidak ada ya. Him yang ada ya tu salah satu nama Allah. Bila disebut silaturrahim, silaturrahmi. Sebab tu kalau buku-buku agama terjemahan Indonesia betul dia tulis apa dia menjalin hubungan silaturrahmi. Betul, waktu betul kita baca silaturrahim, maka kita perlu ingat ejek ar-rahim tu alif lam ra ha ya mim. Tak, itu salah satu nama Allah yang kita baca dalam bismillahirrahmanirrahim. Silaturrahim kena pendek tu. Nak baca rahim boleh, silaturrahim, tidak silaturrahim. Jangan panjang, sebab dia tak ada ya. Hak betulnya silaturrahmi. Makna hubungan dari sudut kemanusiaan, hubungan dari sudut kekerabatan ataupun sanak saudara. Atau dengan maksud sambung perintah Allah Ta'ala juga disebut beriman kepadanya dan rasul-rasulnya. Ya juga. Apabila tidak beriman kepada Allah, bermakna sengaja memutuskan hubungan dengan Allah. Dan apabila diputuskan silaturrahim, bermakna mereka memutuskan hubungan sama ada kekerabatan ataupun orang-orang yang mereka kenal. Sebenarnya silaturrahim yang lebih tepat ni ialah dalam hadis, boleh rujuk dalam Riyadhus Shalihin pun ada, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah dikira orang yang menghubungkan silaturrahim ni orang yang sekadar jumpa orang waras saudara, hak kita kenal dia pun kenal kita, kita biasa jumpa dia. Silaturrahim sebenarnya ialah bahawasanya antasila, bahawa engkau memutuskan man qata'aka, hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Kamu menghubungkan hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan dengan orang yang mahu memutuskan silaturrahim. Mungkin dia ada kes apa-apa dengan kita, mungkin dia ada, yalah, mungkin ada orang kata terasa hati, tersinggung ke apa, akhirnya antara kita dengan dia walaupun satu keluarga yang besar, akhirnya tak pergi mari, dia tak tanya khabar kita. Akhirnya kita mungkin kita rasa satu masa tak boleh hidup gini, salah ni. Membutuhkan silaturahim ni satu perkara yang besar rasanya, sehingga Nabi mengingatkan antara seorang muslim dengan muslim, walaupun tidak silaturahim dari sudut kekeluargaan, tapi dari sudut keagamaan pun tidak boleh dipulang pada 3 hari. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia pulau, untuk dia boykot kawannya yang muslim lebih daripada 3 hari. Kalau ada kes apa-apa, kena berdamai semula. Sebab Islam sangat menitik beratkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang. Sangat-sangat dititik beratkan. Bukan setakat dengan sanak saudara, bahkan dengan sesiapa yang kita kenal dalam lingkungan, termasuk dengan jiran-jiran kita. Rasulullah suruh kita berbuat baik. Nabi diingatkan oleh Jibril alaihissalam, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu.
Nabi kata sentiasalah Jibril mengingatkan aku supaya berbuat baik kepada jiran tetangga, sehingga aku menyangka jiran itu boleh mewarisi harta pusaka aku. Apatah lagi kalau jiran itu adalah ahli keluarga kita. Adalah tidak patut sama sekali kalau kita duduk sekampung. Ahli itu rumah pak saudara, ni rumah sepupu, atau rumah apa dia lagi, anak saudara. Tiba-tiba ada kes apa kita balik akhirnya putus silaturahmi. Sebab itu dalam Islam tidak digalakkan kahwin dengan ahli keluarga terdekat. Atas sebab untuk menjaga hubungan silaturahim sangat-sangat tidak digalakkan. Bukan tak boleh, tak digalakkan. Contohnya kahwin sepupu, kahwin dengan anak sepupu, dari segi hukum sah tetapi tidak digalakkan. Atas alasannya kalau berlaku apa-apa tiba-tiba balik, cerailah contohnya, berlaku perceraian, dia akan membawa kepada bukan berpisah suami isteri saja. Boleh jadi ayah kepada si isteri dan ayah kepada si suami, adik-beradik ni jadi renggih habis, hubungan jadi renggang sebab antara anak sama anak dah pisah. Sebab tu bab silaturahim sangat dia ambil berat. Sehingga Rasulullah mengingatkan la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahmi, tidaklah masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau kita lama tak jumpa orang kita, bukan dengan sebab niat nak memutuskan silaturahim, mungkin dengan sebab kita sibuk cara kita, dia sibuk cara dia, maka dia tidak termasuk dalam memutuskan silaturahim. Tetapi sebaiknya kita mengambil suatu inisiatif dari semasa ke semasa, setahun sekali, sebulan sekali, biasanya hari raya lah, kita bertanya khabar, kita pergi jumpa orang warga untuk kita rapatkan yang jauh. Sebab hati manusia ni bila kenal, bila dekat, dia akan jadi jinak. Kaedah dia gitu. Kalau kita biasa jumpa orang tu sayang rapat, walaupun dia tidak ahli keluarga, kita jadi kasih dan sayang kepadanya. Dan ini diakui oleh Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Roh manusia ni seperti tentera-tentera yang siap siaga untuk berperang, siap. Fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara ikhtalafa. Mana-mana roh kok saling kenal mengenal atas dunia, kita kenal dia, dia kenal kita, dia akan jadi ikhtalafa, jadi jinak, mesra, rapat. Tapi kalau saling tanakara ni saling bermusuhan, baloh, kita kenal dia, dia kenal kita, tapi kenal dalam bentuk dia benci kita, kita marah dia, maka dia akan berselisih. Sebab tu hubungan dengan ahli keluarga sangat-sangat dititik beratkan. Tapi sampai sekarang ni peh-peh sendirilah. Kalau orang tua kita tak ambil berat hubungan kekeluargaan, kita hok mereka bawah anak cucu ni tak rapat. Betul tak kenal. Hamba buat contoh hamba sendiri. Hamba dibesarkan di Pasir Mak, keluarga sebelah mak alhamdulillah masih ada lagi, ayah dah meninggal. Kita lebih rapat dengan sepupu, pak dara, mak saudara sebelah mak. Sebab kita dibesarkan di situ. Ada pun sepupu-sepupu kita hok sebelah ayah ni, bukannya jauh, dia kawasan ni, kawasan Bukit Maruk ya. Ada setengah tu kita tak kenal. Kita tak kenal. Kadang-kadang kita pergi jumpa dia tu jauh dah. Lepas tu bila ada setengah kenal, ada setengah tak kenal. Jadi sebenarnya apabila pihak orang tua tak ambil suatu pendekatan untuk jumpa, untuk bertemu kan, maka dia akan jadi enggan. Kadang-kadang ada satu contoh, seorang tak silap seorang cikgu tu beritahu, ya ada seorang ahli jemaah dekat rumah tu beritahu, dia kata ada seorang sekolah, dua budak tu balik tak kenal sepupu dia. Sepupu balik, bila kokak-kokak balik, panggil budak ni, panggil mak ayah dia, lah punya anak mu dia tu. Si adik ni, abang ni kata kepada adik dia, anakmu punya balas dengan anak aku. Tak tahu tu. Rupanya hok balas dengan anak dia tak anak saudara dia. Duk ngaji selama di sekolah tu tak tahu rupanya dua sepupu tu dekat sepupu. Tapi kalau begitulah, kalau kita tak tanya khabar atau hukum itu, Ambo masa di Mahat ada lama dah, banyak tahun dulu, ada seorang pelajar tu, kita nak mengajar banyak bulan dah dia. Ngajar lepas tu dia tak royak, rupanya dia tu dua pupu kita kenal, ayah dia tu pak sepupu kenal. Sekali tu bila mak beritahu, mak Ambo dia sepupu dengan ayah dia adalah kapal laut, di jalan kapal laut. Dia kata, apa yang tak di sini? Dia kata rumah dia. Lah, kata apa tak cerita ni. Kita duk ngajar dia lama, baru tahu dia tu dua pupu kita.
Dia tahu kita dah mufid, tapi dia tak cerita je, kita tahu. Kata tak tahu dia malu ke tak apa. Lepas tu kira lah, kata rupanya ayah awak tu dua pupu saya, tak tahu tak cerita. Tapi sebenarnya masalah ni kalau kita boleh cari suatu pendekatan, suatu cara untuk kita semakin rapat dengan ahli keluarga. Sebab kalau dulu orang dulu cukup mula pak saudara ni cukup ambil berat masalah waris. Kadang-kadang dia cari 2 pupu, cari 3 pupu. Sebab silaturahim ni, ar-rahim ni adalah digambarkan suatu ciptaan Allah yang bergantung pada arash. Lalu apabila Allah Ta'ala ciptakan ar-rahim, ar-rahmi itu Allah Ta'ala ciptakan, lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, ini ada dalam hadis, adakah kamu suka kalau aku hubungkan kamu dengan sesiapa yang menghubungkan kamu? Ya, dia kata. Adakah kamu suka kalau aku putuskan kamu dengan siapa? Dia kata tak suka. Dia lebih suka kepada menghubungkan silaturahim. Boleh rujuk dalam ayat surah Muhammad. Di antara golongan yang Allah Ta'ala sebut, golongan yang apa dia? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Adakah sekiranya mereka itu berkuasa, maka mereka itu akan berbuat kerosakan di atas muka bumi dan mereka memutuskan silaturahim. Dua perkara. Orang yang menolak ajaran agama, boleh rujuk amat lupa surah Muhammad ni 4 muka surah aja. Mungkin sekitar ayat 15 gitu. Fahal asaitum in tawallaitum, maka adakah sekiranya jika kamu berkuasa. Tawallaitum tu ada 2 maksud. Sama ada tawallaitum dengan maksud berkuasa, tawallaitum dengan maksud a'radtum, kamu berpaling, boleh juga. Sekiranya kamu berpaling daripada ajaran agama, ataupun kamu diberi peluang berkuasa, lalu kamu tiba-tiba tufsidu fil ard, berbuat kerosakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, kamu memutuskan hubungan silaturahim. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah Ta'ala pekakkan telinga mereka dan menjadikan penglihatan mereka buta. Buta, pekak, habis, tak ada. Telinga tidak boleh mendengar, mata tak boleh melihat. Memutuskan silaturahim salah satu sebab orang itu mendapat laknat. Laknat maknanya dijauhkan daripada rahmat. Dijauhkan daripada rahmat. Ini bukan benda kecil, ini benda besar ni. Sebab tu bila masuk dalam ayat ni, dia diakhiri dengan ulaika lahumul la'nah. Serupa dengan ayat dari surah Muhammad tadi, ulaika alladzina la'anahumullah. Itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Salah satu sebab kerana memutuskan silaturahim. Dia bukan satu perkara yang kecil, ini satu perkara yang besar. Sehingga Nabi beritahu kenapa dia suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kerana dia kata tu'radul a'mal, diangkat amalan kita ni secara mingguan ni pada hari Khamis, hari Isnin. Maka aku lebih suka untuk berpuasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Amalan itu akan tersekat sekiranya orang yang melakukan amalan itu bermusuh. Kalau tiba hari Isnin dan Khamis, kalau seseorang ni ada balah dengan orang lain dan dia masih meneruskan perbalahan itu, tak berdamai lagi, belum berdamai, maka Allah Ta'ala beritahu malaikat anziru hadaini, berilah tangguh kepada orang ni hatta yastaliha, sehingga keduanya berdamai. Selagi tak berdamai, maka amalan dia tak diangkat naik ke langit. Kita kena ingat, kadang kita masjid, kita mari, kita apa, tapi hubungan kita dengan manusia, dengan orang yang ada perseteruan dengan kita tak selesai. Mana ada salah silap, kita menaah, kena sesat, supaya tidak timbul masalah di akhirat nanti. Dan yang ketiga, sifat golongan yang asqiya, golongan yang celaka dalam ayat ini, wa yufsiduna fil ard, mereka suka berbuat kerosakan di atas muka bumi dengan amalan-amalan mereka yang khabithah, yang buruk. Yazlimuna anfusahum wa ghairahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri dan juga orang lain.
ataupun mereka menyuruh kepada agama selain daripada agama Allah, mengajak supaya berpegang kepada cara hidup selain daripada cara hidup yang Allah Ta'ala redai, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Boleh dirujuk dalam ayat surah Baqarah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan di kalangan manusia ada orang-orang yang kamu merasa kagum dengan ucapannya tentang kehidupan dunia. Ada orang yang kalau kecek bab dunia kita rasa oh sedap dia kecek. Dan Allah Ta'ala memberi persaksian bahawa dalam hati orang ni, orang yang sangat kerah hatinya menentang agama Allah, seorang yang aladul khisam, yang lagi kerah, lagi suka berbantah. Boleh rujuk dari surah Baqarah dan juzuk yang kedua. Orang yang sebegini, idza tawalla, apabila ia apabila ia berpaling untuk terus melangkah dalam kehidupannya, sa'a fil ard, ia berusaha untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Orang yang suka buat kerosakan, suka menganjurkan kemungkaran dan mencegah kema'rufan, kebaikan, itulah orang yang suka berbuat fasad. Siapakah mereka? Sama ada mereka tu orang munafik, satu, orang yang zalim, ataupun orang yang fasik. Tapi yang paling utama sekali adalah orang munafik. Bila munafik, dua-dua sifat selepas tu ada, zalim pun ada, fasik pun ada. Itu boleh rujuk di awal surah Baqarah. Awal surah Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada orang munafik ni, jangan kamu buat fasad, jangan lakukan kerosakan di atas muka bumi. Lalu mereka berkata, inna nahnu muslihun, kamilah yang berbuat baik, apabila buat rosak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang yang berbuat kerosakan. Orang munafik suka berbuat kerosakan di atas muka bumi. Kerosakan yang dimaksudkan suka menganjurkan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara kemaksiatan yang boleh merosakkan manusia. Fasad, itu buat fasad. Yufsiduna fil ard. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Masuk ayat 26. Allah Ta'ala dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang yaqdir, yang membataskan rezeki. Dalam bab rezeki banyak kali kita jumpa dalam ayat-ayat yang lain, ayat yang telah dibaca tafsiran sebelum ni, bahawasanya ketentuan rezeki adalah di sisi Allah Ta'ala secara mutlak. Ayat ni mari dengan uslubnya Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ataupun ayat lain berbunyi awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Dia tambah gitu. Ada ayat lain berbunyi Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Adalah pula. Kita boleh rujuk ayat tu macam-macam dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Sabah. Uslubnya berbeza tapi maknanya sama. Dari segi gaya bahasanya berbeza, maknanya sama. Ini dari segi dipanggil kemukjizatan Al-Quran kerana tingginya susunan bahasa, balaghahnya tinggi. Ayat sama tetapi uslub berbeza dan dapat difahami maksudnya sama. Basata yabsutu, lapangkan, bentangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki dengan seluas-luasnya, dan dia jugalah yakdir, yang menentukan. Maksud menentukan ini membataskannya, menghadkannya. Ini adalah kuasa mutlak Allah Ta'ala yang kita tidak boleh pertikai. Ada hikmah kenapa Allah Ta'ala menghadkan rezeki kepada orang ini banyak ni. Kenapa ada sesetengah orang Allah Ta'ala bagi begitu banyak rezeki untuk dia. Tapi sebenarnya antara rezeki banyak, rezeki sikit ni, ianya adalah suatu fitnah. Fitnah makna suatu cubaan, ujian bagi manusia. Dan ujian kekayaan dengan sebab rezeki banyak adalah lebih besar risiko daripada ujian harta sikit, rezeki yang sedikit. Kena ingat.
Kalau seseorang itu rasa dia senang, dia harta banyak, hidup mewah, kena ingat sebenarnya dia punya tanggungjawab dia tu lebih besar daripada orang yang sedikit rezekinya. Berbanding dengan orang yang sedikit rezekinya. Sebab tu sabit dalam hadis Nabi berdoa apa? Dia doa Nabi, dia minta, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadan qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini hanyalah sikit sesuap nasi. Bukan Nabi minta hidup miskin papa kedana, tak. Nabi minta hidup sederhana. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad. Ini doa ni khusus untuk dia. Jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad ini sekadar qutan, sedikit, sekadar, maknanya sekadar cukup untuk makan, tidak perlu ada sifat banyak-banyak lebih. Ataupun dalam hadis yang lain, doa yang sabit daripada Nabi juga, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku bersifat qanaah dengan apa yang Engkau berikan, yakni merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal kalau Allah Ta'ala nak beri sebanyak langit dan bumi, kekayaan khazanah harta benda kepada Nabi SAW, boleh, tak apa nak. Tapi Rasulullah tidak menjadikan itu sebagai keutamaan. Dan sebenarnya akhlak ni difahami oleh para sahabat, dan mereka ni semuanya berakhlak dengan akhlak meletakkan harta rezeki ni bukan duduk depan tapi duduk tepi. Maksud duduk depan dia ialah harta yang eget kita. Bila duduk tepi, kita eget dia. Sebab tu sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya tidak dilekakan oleh harta, tidak dilalaikan oleh harta, tapi mereka boleh kawal harta. Kalau seseorang itu ada harta yang banyak dengan sebab diberi rezeki yang luas, dan dia boleh guna dengan cara yang baik pada jalan yang benar, kita layak untuk berdengki. Kita layak untuk berhasad dengki. Bukan dengki nak hilangkan harta dia, dengki nak tiru, nak buat apa dia. Yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la hasada illa fi ithnataini, tidak ada hasad dengki kecuali dua perkara, iaitu rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala beri kepadanya hikmah, ilmu, kebijaksanaan, dia menghukum dengan ilmu itu, dia memutuskan sesuatu keputusan dengan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu itu. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta, diberi rezeki yang banyak, harta yang banyak, tetapi dapat digunakan untuk kebaikan, mana dia boleh kuasai harta, tidak harta kuasai dia. Berapa ramai orang yang kaya, tapi tidak ramai orang kaya yang boleh menggunakan harta dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Itu dalam bab rezeki. Kalau dah Allah Ta'ala beri rezeki seluah-luahnya, maka akan berlakulah banyak kerosakan di atas muka bumi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah Ta'ala bentangkan rezeki seluah-luahnya kepada semua hamba-Nya, nescaya mereka bersikap melampau di atas muka bumi, tetapi Dia menurunkan dengan kadar yang Dia kehendaki. Dia menurunkan rezeki dengan kadar yang Dia kehendaki. Kita membaca sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kebanyakan penentang-penentang Nabi Rasul ni bukanlah orang miskin, semuanya orang kaya. Bacalah mana-mana dalam ayat Quran, akan berkatalah orang-orang kafir yang hidup mewah di kalangan mereka, kebanyakannya disebut allazina, apa dia? Allazina utrifu, orang yang hidup mewah. Ataupun orang yang berkata wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka berkata kami lebih banyak harta dan kami lebih banyak anak. Kalau nak balik bab rezeki je, dia pun tak ada rezeki, kahwin banyak, rezeki tu hewi, harta banyak, anak banyak. Anak ada harta tu rezeki dia tu. Dapat anak ramai rezeki juga, dapat harta banyak rezeki juga. Lalu orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasul, dakwah Nabi itu berkata, kami lebih banyak harta dan anak, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Apa perlu kami ikut kamu? Tak ikut kamu pun kami kaya dah. Itu bahaya. Apabila kekayaan menyebabkan manusia jadi buta mata hatinya. Dan ini telah berlaku dalam banyak contoh. Di zaman Nabi, Umayyah bin Khalaf leka dengan hartanya. Pembesar-pembesar Quraisy yang kaya, termasuk Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku dapat harta ni sebab aku ada ilmu lah.
ilmu pengetahuan yang ada pada aku menyebabkan aku pandai cari harta. Aku peduli apa kan wahai Musa? Padahal Allah Ta'ala memberikan rezeki sesiapa yang dia kehendaki atas tujuan untuk mengujinya, untuk mencubanya. Lalu mereka bergembira dengan kehidupan dunia dengan sebab rezeki yang mereka dapat. Padahal kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah suatu mata, kesenangan yang bersifat sementara dan sedikit. Kesenangan yang bersifat sementara dan sedikit. Kita boleh cari harta, agama membenarkan kita cari harta, tapi jangan sampai harta menyebabkan kita leka dan lalai. Dan ingatlah kepada ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia berbangga-bangga dengan banyak. Apa dia maksud at-takatsur banyak? Sebuah rujuk dari surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Banyak tu maknanya banyak harta, banyak banyak pengikut, sehinggalah mereka masuk ke kubur. Lepas tu surah selepas tu pula datanglah surah Wailul likulli humazatil lumazah. Binasalah, celakalah bagi setiap orang yang suka mengumpat dan mengadu domba. Siapakah orang itu? Allazi jama'a malan wa addada. Orang yang suka himpunkan harta, lepas tu duk kira harta. Jama'a malan wa addada. Dia kait dua surah tu dari segi isi yang ada dalam ayat. Dia fokus tuju kepada sifat buruk manusia, iaitu akibat kerana gila harta. Cari harta tak apa, jangan sampai harta menguasai kita. InsyaAllah ni kita sambung semula ayat ni, tak apalah. Kita sambung semula untuk ayat yang berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus